Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. InsyaAllah hari ini saya akan share satu kisah sahabat lagi yang saya ambil daripada kisah 65 gambaran sahabat Rasulullah. Kisah 65 gambaran kehidupan sahabat Rasulullah. InsyaAllah. Kalau semalam saya share tentang Shuaib Ar-Rumi, hari ini saya akan menceritakan satu sosok tubuh lagi yang bagaimana kehidupannya dia menolak dunia untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Sampaikan ada satu kata-kata daripada Abdul Rahman bin Auf berkaitan tentang beliau. Apakah kata-kata Abdul Rahman bin Auf? Dia kata Abu Darda menolak dunia dengan dua tapak tangannya dan dadanya. Okey. Mengapa Abdul Rahman bin Auf berkata sedemikian? Kita akan faham di akhir cerita kisah sahabat ini. Okey, Abu Darda. Bagaimanakah kehidupan Abu Darda sebelum masuk Islam, selepas masuk Islam dan pengakhiran kehidupannya. Okey, Abu Darda ni adalah adalah penduduk daripada Yathrib yang kini dikenali sebagai Madinah. So, Abu Darda ni dia ni seorang peniaga, sudah berkeluarga dan sebelum dia masuk Islam dia adalah peniaga minyak wangi dan setiap hari dia akan memakai baju yang cantik-cantik. Lepas tu dia akan setiap pagi sebelum dia pergi ke berniaga dia akan memberi wangi-wangian kepada berhala-berhalanya. Dan Abu Darda ni dia mempunyai seorang kawan yang dahulunya kawannya ini sebelum masuk Islam dia adalah mempunyai hubungan yang baik dengan Abu Darda, iaitu siapakah kawannya itu adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ni sebelum dia masuk Islam, dia ni dan Abu Darda ni sangat baiklah, bersahabat baik, dia mempunyai hubungan yang sangat erat, akrab. Tetapi selepas Islam datang ke Yathrib, Abdullah bin Rawaha ni telah masuk Islam, dan apabila Abdullah bin Rawaha ni cuba mengajak Abu Darda, Abu Darda menolak dan dia masih setia kepada berhalanya. Tetapi walaupun bagaimanapun, walaupun kepercayaan mereka berbeza, hubungan diorang tetap baik. Okey. So pada satu hari, seperti biasa, Abu Darda di setiap pagi dia akan memakai baju yang cantik-cantik. Dia akan pergi ke tempat penyembahannya di rumahnya. Ada satu tempat yang dihaskan untuk berhala-berhalanya. So dia pergi situ dan dia sapu minyak wangi yang sangat wangi, yang termahal gitulah, kepada dia punya berhala-berhala. So selepas dia pergi, selepas dia sapu-sapu, dia buat usyara tu gitu kan, lepas tu barulah dia pergi ke berniaga. So pada waktu itu, masa dalam perjalanan pergi kedai itu, dia pergi kedainya macam gitu, dia nampak ada segerombolan tentera Islam yang baru pulang daripada peperangan. So sebabnya antara orang terlibat juga dalam peperangan itu adalah sahabatnya sendiri, sahabat karibnya itu, iaitu Abdullah bin Rawaha. So dia tanyalah salah seorang daripada tentera Islam yang balik tu. Dia tanyalah tentang Abdullah bin Rawaha. Lepas tu orang tu menjawab, dia menjawab sebabnya diorang ni sangat dikenali kan, yang sangat erat. So dia pun menjawab bahawa Abdullah bin Rawaha dia berperang dalam keadaan hebat, dia menentang musuh dalam keadaan yang hebat. Lepas tu dia kembali ke Yathrib dalam keadaan selamat. So apabila sudah orang tu cerita tentang Abdullah bin Rawaha, Abu Darda pun rasa macam okey lah, dia kata macam puas hati dengan apa yang dia dengar. Lepas tu dia pergilah ke kedai. Pada masa sama pula Abdullah bin Rawaha ni
masa dia lepas dia balik daripada peperangan, dia terus pergi ke rumah Abu Darda. Masa dia pergi ke rumah Abu Darda tu, dia tengok rumah Abu Darda tu terbuka luas. So dia nampak isteri Abu Darda. Lepas tu dia cakap lah kepada isteri Abu Darda. Dia kata, bolehkah aku masuk? Lepas tu, kau izinkan ke aku masuk ke dalam? Lepas tu isteri Abu Darda pun, sebabnya dia tahu kan suaminya tu adalah sahabat baik kepada Abdullah bin Rawaha. So dia izinkanlah Abdullah bin Rawaha ni masuk ke dalam rumahnya. So apabila dipersilakan, Abdullah bin Rawaha itu pergi ke tempat di mana tempat berhala Abu Darda. Apabila sampai sahaja di sana, dia nampak berhala-berhala Abu Darda ni. Lepas tu apa dia buat? Lepas tu dia mendekati betul berhala-berhala Abu Darda ni. Lepas tu dia keluarkan satu senjatanya, iaitu beliungnya. Macam beliung tu satu senjata yang tajam kan. Lepas tu dia penggal, dia potong semua berhala-berhala di situ. Lepas tu dengan kata-kata dia kata, bukankah setiap benda yang menyekutukan Allah itu adalah batil? Dia kata gitu kan, dia cakap lagi tu kepada berhala tu, bukankah setiap benda yang menyekutukan Allah tu adalah batil? Lepas tu dia potong. Lepas tu dia balik. Dia terus balik. Lepas tu apabila isteri Abu Darda tengok tu, dia pergi lah tempat berhala tu. Dia tengok apa yang terjadi. Sekali dia nampak, dia terkejut dengan apa yang berlaku. Dia rasa macam, apa yang terjadi? Tiba-tiba responnya adalah dia menangis dan beraung-raung. Dia sangat sedih dan sangat takut sekiranya berhala tu menyumpah keluarganya. Disebabkan kejadian yang boleh menyebabkan memudaratkan mereka. So isteri menangis. So Abu Darda ni baliklah masa pada waktu tu, Abu Darda pun baliklah habis balik daripada berniaga kan. Lepas tu dia balik rumah, dia nampak isteri yang menangis. Dia kata, kenapa kau menangis? Dia cakap gitulah pada isterinya. Lepas tu dia nampak tempat berhalanya. Dia nampak. Lepas tu dia tanya, siapa yang memperlakukan seperti ini? Dia cakap gitu kepada isterinya. Lepas tu isteri cakap lah, Abdullah bin Rawaha yang membuat semua ini. Lepas tu lepas tu Abu Darda ni dia sangat marah. Dia marah sangat dengan Abdullah bin Rawaha. Marah-marah, tapi baguslah sebabnya waktu masa dia marah tu, dia still tetap di rumah. Dia tidak berjumpa dengan Abdullah bin Rawaha. So berapa minit kemudian kemarahannya beransur reda dan dia mula berfikir. Dia cakaplah dalam hatinya, sekiranya berhala ini mempunyai kuasa kan, hebat, mesti dia akan mempertahankan dirinya daripada kemudaratan yang menimpa dia. Tapi berhala ni tidak mampu mempertahankan dirinya. So disebabkan akhirnya dia berfikir secara waras, secara logiknya terhadap berhala-berhala itu, akhirnya dia memeluk Islam. Dia berjumpa dengan Abdullah bin Rawaha dan akhirnya dia memeluk Islam di hadapan Rasulullah. So bermulalah kehidupan Abu Darda dan keluarganya sebagai orang Muslim. Apabila dia masuk Islam, dia mula macam dia rasa sedih lah, sebabnya dirinya ni telah sangat lambat berbanding sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang terlebih awal masuk Islam berbanding dirinya. So setiap hari dia akan dia cakap setiap hari dia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, memperbaiki amal ibadahnya kepada Allah. Dia sangat bersungguh-sungguh. So setiap harinya, malamnya dia penuhi dengan ibadah dan siangnya pun dia penuhi dengan ibadah. Pada masa sama dia pun masih still tetap berniaga. So pada suatu hari ada satu kejadian yang menyebabkan sesuatu terjadi. So satu hari ni dia merasakan perniagaannya tu telah menyebabkan dia mengurangi rasa kelazatannya dalam beribadah. Hal ini menyebabkan dia melepaskan
mengurangi rasa kelazatannya dalam beribadah dan terlepas daripada majlis-majlis ilmu. So hal ini menyebabkan dia rasa sedih dan dia membuat keputusan untuk meninggalkan perniagaannya tanpa perasaan ragu-ragu pun, agar dia lebih fokus kepada ibadahnya. So hal ini menyebabkan ada orang macam hairan dan bertanya kepada dia tentang hal itu. So lepas tu Abdullah bin Abu Darda pun menjawablah keadaan itu. Dia cakap dia tidak ingin perniagaannya ni mengganggu keibadahnya kepada Allah, mengganggu ibadahnya kepada Allah. So sebab itulah dia meninggalkan perniagaannya untuk menumpukan penuh masanya kepada ibadah. So lepas tu Abu Darda kata, demi Allah, sekiranya aku mempunyai suatu perniagaan yang berhadapan dengan masjid pun yang mampu menyebabkan aku boleh sembahyang dengan sembahyang pada waktunya dan pada masa yang sama berniaga, dia kata, tetapi dia tidak mahu. Sebabnya dia tidak mahu sebabnya dia tidak mahu benda-benda perniagaan ni akhirnya mengganggu hidupnya, mengganggu ibadahnya kepada Allah. Lepas tu dia cakap lah, sesungguhnya saya tidak katakan bahawa perniagaan ini adalah haram, tetapi saya tidak mahu dilalaikan oleh perniagaan. So Abu Darda ni mengatakan dia adalah salah seorang yang sangat zuhud, yang meninggalkan dunia semata-mata untuk akhirat. So akhirnya dia betul-betul meninggalkan perniagaannya kan. Dan pada satu hari ada sekumpulan orang datang ke rumah Abu Darda dan bermalam lah begitu, bermalam di rumah Abu Darda. So Abu Darda ni pun memberikanlah layanan yang sepatutnya kepada orang tersebut kan, kumpulan tersebut. So dia bagilah makanan. So pada waktu tu pada waktu malam di tempat rumah Abu Darda ini sangat sejuk. So tapi diorang tidak diberikan selimut. So salah seorang daripada orang macam tanya, kenapa Abu Darda tidak berikan diorang selimut kan. So diorang pun cuba bertanya kepada Abu Darda kan tentang keadaan tu. So apabila dia jumpa Abu Darda, dia nampak Abu Darda pun sama seperti mereka, tidur tidak beralaskan selimut. So lepas tu orang tu tanyalah Abu Darda, sebabnya dia tahu kan Abu Darda ni adalah seorang yang kaya. So ke mana semua kekayaan Abu Darda? So apabila lepas tu Abu Darda beritahu lah bahawa kekayaannya tu semua dia kirim ke rumah sana. Ke rumah sana tu maksudnya dia kirim semua kekayaannya tu ke akhirat. Dia katakanlah bahawa saya tidak mahu, dia cakapkan macam sangat best lah apabila Abu Darda menjawab, dia kata, setiap kelengkapan dan kemudahan yang kami peroleh akan segera dihantar ke sana. Kalaulah kami masih mempunyai sesuatu kelengkapan di dalam rumah ini, niscaya kami akan serahkan kepada kamu. Lagipun, dalam perjalanan yang akan kami lalui untuk ke rumah itu, terdapat halangan yang menyusahkan. Membawa bebanan yang ringan, itu lebih baik daripada membawa bebanan yang berat. Kerana itu, kami ingin meringankan bebanan berat kami. Mudah-mudahan kami mampu melintasi halangan tersebut. Katakan Abu Darda, dia mengandaikan bahawa dia sini adalah seorang musafir yang ingin balik ke rumahnya, dan dalam perjalanan ke rumahnya dia tidak mahu membawa bebanan yang berat, yang menyebabkan bebanan itu menyukarkan dia untuk sampai lebih cepat ke rumahnya. So sebab itulah akhirnya dia buat demikian. Orang tu pun faham. So gitulah. So pada selepas kewafatan Rasulullah dan selepas kewafatan juga khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar, Umar dilantik sebagai khalifah yang kedua. Semasa pemerintahan khalifah Umar ni, Umar mencadangkan kepada Abu Darda untuk ke Damsyik.
dan untuk ke Damsyik. Tetapi Abu Bakar ni, Umar ni, dia memerintahkan kepada Abu Darda ni untuk bertugas di Syam. Tetapi Abu Darda menolak. So Umar pun beritahu tentang satu masalah yang berlaku di Damsyik, iaitu yang mana orang-orang di situ mula bergelumbang dengan kemewahan. Mereka tenggelam dalam kenikmatan. Suasana keadaan itu mengejutkan Abu Darda, menyebabkan Abu Darda pun setuju sekiranya dia ke sana. Tapi dengan syarat dia ke sana untuk membantu mereka, untuk membantu ibadah mereka dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. So Umar pun setuju. So sampai sana, lepas tu sampai sana Abu Darda macam dia pun beritahulah dengan orang-orang di sana. Dia beritahu dengan orang yang sana. Dia sampai sana, dia kumpulkan orang-orang semua di sana ke masjid. Lepas tu apabila di masjid baru dia membuat khutbah. Macam sangat best lah khutbahnya apabila dia cakap bahawa Kenapa saya lihat para ulama kamu telah meninggal dunia, namun orang-orang jahil masih tidak belajar. Saya juga lihat kamu bersungguh-sungguh mengejar perkara yang Allah telah jamin untuk kamu. Sebaliknya kamu meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada kamu. Kenapa saya lihat kamu mengumpul harta yang kamu tidak makan? Kamu membina bangunan yang kamu tidak diami? Kamu berangan-angan perkara yang tidak kamu sampai kepadanya. Sesungguhnya umat sebelum kamu telah pun mengumpul harta dan berangan-angan. Tetapi sekejap sahaja harta yang mereka kumpulkan itu harta yang mereka kumpulkan itu, selepas itu harta-harta tersebut menjadi hancur dan musnah. Angan-angan mereka cuma tipu daya semata-mata. Kediaman mereka menjadi kubur. Lepas tu, wahai penduduk Damsyik, perhatikanlah kaum Ad, mereka telah memenuhi bumi ini dengan harta dan anak pinak. Tetapi hari ini, siapakah yang mahu membeli peninggalan kaum Ad daripada saya dengan harga 2 dirham? Mengatakan kemewahan dan kekayaan itu akhirnya tidak menjamin apa-apa. Akhirnya benda tu, kekayaan dan kemewahan tu adalah benda yang sangat murah. Dan apabila orang Damsyik mendengar kata-kata daripada Abu Darda, mereka pun mula menangis, sedih dan mula berubah. Start dari situlah Abu Darda mula disibukkan dengan mengajarkan dan membantu siapa yang ingin belajar, membantu orang yang jahil. Macam itulah. So satu hari di Damsyik juga Abu Darda melihat ada sekumpulan orang memukul seorang lelaki. Lepas tu apabila dia pukul, lepas tu Abu Darda pun bertanya kepada mereka kenapa dia pukul. Lepas tu orang tu beritahulah orang ni telah membuat satu perkara yang sangat besar, dosa besar. Lepas tu Abu Darda kata sekiranya adakah kamu akan membantu seorang adakah kamu akan membantu seorang itu apabila dia jatuh ke dalam perigi? Adakah kamu akan mengeluarkan dia? Lepas tu diorang pun cakap, ya, kami akan keluarkan. Sepatutnya begitulah dia berbuat kepada lelaki itu. Bukannya dengan memukul dan menzalimi dia. Lepas tu diorang pun macam tanya Abu Darda, kau tidak marahkah kepada lelaki ini telah membuat dosa? Lepas tu Abu Darda kata, aku tidak marah kepada dia. Aku cuma benci kepada perbuatannya. Tetapi apabila dia menyesal, maka dia menjadi saudaraku. Lepas tu disebabkan itu orang tersebut bertaubat. Itu salah satu cerita lagi. Lepas satu cerita lagi, ada seorang lagi pemuda datang kepada Abu Darda. Dia bertanya kepada Abu Darda untuk meminta nasihat. Lepas tu Abu Darda pun menasihatinya. Wahai anakku, ingatlah Allah sewaktu senang, nescaya dia akan ingati kamu sewaktu susah. Wahai anakku, jadilah seorang yang berilmu atau seorang yang belajar ataupun seorang yang mendengar ilmu. Jangan kamu jadi orang yang keempat, yakni jahil. Kerana kejahilan itu akan membinasakan kamu. Wahai anakku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah setiap orang yang bertakwa. Allah pula telah memberi jaminan kelapangan kerahmatan dan
dan dapat melintasi titian sirah menuju keredaannya kepada siapa yang menjadikan masjid sebagai rumah mereka. Oleh itu, cintailah masjid. Itulah akhirnya intinya. So, itu antara satunya. Lepas tu ada satu peristiwa lagi yang terjadi pada satu ketika yang lain. Ada sekumpulan orang duduk dan berbual-bual di jalanan. Lepas tu Abu Darda tengok. Lepas tu dia cakap lah, wahai anakku, biarlah seorang lelaki Islam adalah rumahnya. Di sana mereka menahan diri dan pandangannya. Awasilah dirimu daripada duduk lepak di pasar kerana ia melalaikan dan sia-sia. Okey, di akhir kehidupan Abu Darda meninggal. Di akhir kehidupan Abu Darda, dia meninggalkan di Damsyik. Dan selepas kewafatan Abu Darda, uh, salah uh, salah seorang sahabat Rasulullah iaitu Auf bin Malik Al-Ashja' telah mendengar bermimpi bertemu dengan Abdul Rahman bin Rawaha, dan dia bermimpi bertemu dengan Abdul Rahman bin Rawaha, dan Abdul Rahman bin Rawaha berkata kepadanya, wahai Ibnu Malik, ini adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah kerana pahala Al-Quran. Jika kau menengok dari tempat tinggi ke arah jalan ini, kau akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu. Kau akan mendengar perkara yang tidak pernah didengar oleh telingamu. Dan kau akan mendapati apa yang tidak pernah terlintas di hatimu. Mengatakan satu tempat kawasan yang sangat hebat, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terlintas di fikiran dan tidak pernah didengari oleh telinga. So, Ibnu Malik pun bertanya, tempat siapakah itu? Lepas tu Abdul Rahman bin Auf berkata bahawa itu adalah tempat Abu Darda. So, itulah akhirnya. So, saya mau katakan sini adalah bagaimana pemilihan kawan itu sangat penting dalam kehidupan. Seorang kawan yang seorang macam contohnya, macam satu kata pepatah kan, apabila kita berkawan dengan orang menjual minyak wangi, kita akan wanginya pun akan menjadi tempis kepada kita. Tapi apabila kita berkawan dengan orang menjual arang, bau arang tu pun akan terkena kepada kita. Sebab gitulah kan. So sangat penting dalam pemilihan kawan. Dan juga mengatakan kita ni ibaratnya tanah. Kita yang akan menentukan kita ni tanah apa. Kita menentukan kita ni tanah apa. Sekiranya kita tahu kita ni adalah tanah yang gersang, kita yang sepatutnya memikirkan apa yang perlu dibuat untuk menjadikan tanah tu tidak jadi gersang. Contohnya mungkin kita perlukan pengakhiran, ataupun kita perlu mengorek tanah tu dulu. Mengorek supaya tanah tu terbuka, lepas tu memberikan dia baja atau mengembus ke apakah yang akan menjadikan tanah tu menjadi subur. Yang akhirnya apabila kita tanam di tanah tu, tanah tu boleh membuahkan hasil pelbagai-bagai hasil. Dan apabila hujan dah turun ke tanah itu mampu menyerap air-air hujan. Sepatutnya kita menjadi seperti itu, yang mana apabila kita tahu diri kita ni adalah sangat tandus dan gersang ataupun sangat jahil. So kita perlu lengkapkan diri kita dengan pelbagai ilmu, memperbaiki amal, yang akhirnya dengan amal-amal itu akhirnya apabila hidayah tu datang, hidayah tu akhirnya mampu menyerap ke dalam diri kita, menyebabkan kita boleh berubah dengan sekejap mata. InsyaAllah, wallahu alam. Itu saja insyaAllah. Kalau ada apa-apa perbaikan, boleh share ataupun komen. Terima kasih.